الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم يا رحمن يا رحيم, sesungguhnya kami bersyukur di atas kurniamu yang tidak ternilai. Di samping nikmat yang cukup bermakna bagi kami, iaitu nikmat iman dan Islam yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jadikanlah kami insan yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat pemberian, kesejahteraan dan kesihatan. Semoga dengan ini kami tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur dan dihindari dari golongan orang-orang yang lalai dan alpa. Berikanlah apalah kiranya pada kami semua keberkatan sebagai hamba kepadamu. Allahumma ya Qawi ya Matin, berkati dan rahmatilah majlis kami ini, program amanah rektor bulanan bagi tahun 2021. Kurniakanlah kepada kami semua kesihatan anggota, kecergasan minda, kekuatan semangat dan kemantapan rohani. Semoga dengan ini kami mampu menghadapi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat universiti agama bangsa dan negara. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa guru kami, dosa semua kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kau tetapkanlah ke dalam diri kami, ya Allah, rasa tanggungjawab atas setiap tugas yang diamanahkan kepada kami untuk kami laksanakan. Satukan dan perteguhkanlah hati-hati kami di bawah keridhaan-Mu. Lahirkan perasaan persaudaraan di antara kami dan jauhkanlah kami dari sebarang bentuk musibah, kecederaan, wabak penyakit dan bala bencana. Allahumma jannah hazza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang bahagia Ustaz Afiuddin atas bacaan. Baik, yang bahagia Prof Dr. Haji Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor, timbalan-timbalan rektor, ahli mesyuarat, cekan semua, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua pusat pengajian, koordinator, ketua-ketua unit, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bertemu sekali lagi kita di amanat rektor yang kali ketiga pada hari ini, iaitu 7 Mac 2021. Baik, seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita akan bermula dengan sesi pengenalan kepada staf baru yang melapor diri, 5 di Segamat dan 5 di Pasir Gudang. Untuk 5 Pasir Gudang kita akan buat selepas amanat rektor, dan 5 akan kita mulai sekarang lah. Kita akan buat pada waktu ini. Baik, dengan ini saya meminta daripada kampus Segamat, Dr. Nur Khairani Amira binti Mokhtar, itu pensyarakanan daripada Segamat, untuk memperkenalkan diri. Dengan dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Nur Khairani Amira binti Mokhtar. Boleh panggil saya Khairani. Saya mengajar statistik dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Saya berasal dari Melaka. Okey.
Orang kampung saya. Okey, lain ada apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada doktor. Doktor bidang apa tu? Statistik. Statistik FSKM. Okey, terima kasih kepada Dr. Nur Khairaini. Ada yang nak tanya tak? Tak ada. Okey, seterusnya terima kasih doktor. Okey, seterusnya kita pergi kepada Dr. Nurul Badriah binti Ali untuk pensyarakanan daripada UiTM Kampus Gamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta buka ni Dr. Nurul minta tunjuk muka lah Dah buka dah. Oh, saya tak nampak. Okey, baru nampak. Okey, silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriah Ali, asal daripada Selangor. Lepas tu saya pensyarah dekat pengajian Islam, bidang pengajian Islam. Okey. Sudah berumah tangga ke? Sudah. Ada anak 2 orang. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Okey, kalau tak ada, terima kasih Dr. Nurul Badriah. So insyaAllah kita akan jumpa lagi Okey, kita terusnya pergi kepada Dr. Muhammad Zaim bin Ismail, pensyarakanan daripada Kampus Gamat. Silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, nama Muhammad Zaim bin Ismail. Boleh panggil Zaim lah Okay, saya dari ACIS, Kampus Gamat. Okay, bidang saya adalah muamalat, ekonomi Islam dan perbankan Islam lah. Sudah berumah tangga dan mempunyai 3 cahaya mata. Alhamdulillah. Semua ada kat sini ke Zaim? Dr. Zaim? Tak, masih lagi pantang Cik Mio. Alhamdulillah. Itu dia Zaim baru menimang anak cahaya mata Yang keberapa tu? Yang ketiga. Yang ketiga, alhamdulillah. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Zaim. Okey, sama-sama. Seterusnya kita pergi kepada Encik Nur Bazran bin Baharum. Baik, suara. Dengar Cik Mio? Dengar. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Nur Bazran bin Baharum. Saya asal dari Puchong, Selangor. Dan jawatan saya sebagai pembantu kesatra di unit kurikulum UiTM Johor Kampus Gamat. Alhamdulillah. Bawa Tuan Wujud Ya, betul. Okey, salam kat Tuan Wujud tu. Okey, baik Cik Mio. Dah kahwin belum ni? Belum lagi, masih hujang ya. Okey, masih Cik Nur Bazran. So, Cik Nur Atirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar. Kuat sikit lah, kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Zaki. Saya sebagai penolong arkitek landscape dan saya berasal dari Pahang. Terima kasih. Cik masih cik mana orang tahu lah tu Okey, terima kasih Cik Nur Atirah. Itulah antara 5 yang kita kenalkan pagi ini daripada Kampus Gamat, dan insyaAllah kita akan selepas amanat rektor sesi keduanya kita akan buat untuk Pasir Gudang lah, dan insyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan teruskan juga sesi pengenalan ini. Okay, dengan ini tidak melengahkan masa, saya menjemput yang bahagia Prof. Dr. Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor, untuk menyampaikan amanat beliau pada hari ini, iaitu 7 Mac 2021 untuk bulan Mac. Dengan hormat ini dipersilakan Prof. Terima kasih Cik Mio. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia ahli JKN dan para pensyarah serta staf-staf pentadbiran yang lainnya.
Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT kerana dengan izin Allah SWT dapat bersama pada pagi bahagia ini dalam siri Amanat Reto. Jadi saya ingin mengucapkan salam sejahtera, selamat pagi dan saya doakan bagi mereka yang ditimpa musibah, diberi kelapangan oleh Allah SWT. Bagi mereka yang mendapat cahaya mata, saya ucapkan tahniah, dan bagi mereka yang kehilangan orang yang tersayang, saya ucapkan salam takziah. Dan bagi mereka yang memiliki kesempatan, saya doakan semoga Allah beri kelapangan. Dan mereka yang telah diberi Allah SWT kenikmatan dan kejayaan, saya ucapkan tahniah agar seterusnya dapat memberi manfaat dengan kenikmatan yang diberi dan dapat dikongsi bersamalah dengan ahli-ahli yang lain. Ya. Jadi untuk seterusnya izinkan saya untuk share lah dalam bentuk slide presentation untuk perjumpaan kita pada pagi ini. Okey, nampak je ya? Nampak Nampak bro? Nampak Ya, nampak. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih. Sama. Jadi hari ini seperti biasalah presentation ni adalah berkaitan dengan apa yang saya ingin rasa perkara penting yang mungkin kita boleh share pada pagi ini. Pertama sekali saya rasa untuk tahun ini dan seterusnya kita nak tanamkan konsep Mekah di Taman Ilmu dan Sebuah di Pasaran. Ini saya rasa adalah berkaitan dengan di mana kita nak pastikan bahawa perjalanan pendidikan di ITM ni berjalan dengan baik walaupun setengah kelas akan berlaku ODL dan dijangkakan insya-Allah pelajar akan balik walaupun tak sepenuhnya akan balik di kampus. Maka kita sediakan juga suasana pembelajaran yang baik dan begitu juga kita pastikan sekiranya berlaku kuliah secara ODL itu online distance learning, kita pastikan juga supaya berlakunya AOL, Assurance of Learning. Jadi dua-dua perkara itu perlulah kita pastikan dalam suasana sekarang. Persekitaran yang indah pun kita kena pastikan, kita cuba suburkanlah seperti kita wujudkan suasana-suasana taman di sekitar kampus. InsyaAllah maksudnya kita nak ubahlah landscape supaya nampak macam taman-taman di mana pelajar-pelajar dan semua suka datang ke kampus sebab dalam suasana pembelajaran yang baik. Jadi di situ adalah kita ingin tekankan di sini bahawa kita ingin kepada apa yang dia disebut sebagai kita nak supaya berlakunya apa digelar sebagai suasana pembelajaran di taman ilmu di samping berduduk dalam satu taman yang indah untuk dapat suasana pembelajaran yang baik. Dan Sebuah di Pasaran maksudnya di sini bahawa pelajar-pelajar yang graduan tadi mereka adalah pelajar-pelajar yang amat dikagumi dan mereka menjadi demand di pasaran. Jadi kita kekallah Mekah di Taman Ilmu dan Sebuah di Pasaran pekerjaan maksud saya di sini ya. Kalau kita lihat profil staf di ITM Cabang Johor, kita ada 2 kampus dan sudah semestinya kita mempunyai bilangan pensyarah yang saya rasa agak ramai dan juga pentadbiran yang ramai ya. Di Segamat 265 staf, di staf pentadbiran 244, yang kelayakan PhD 19% di Segamat dan Pasir Gudang, dan sarjana 399, sarjana muda 1% ya. Kalau lihat pula staf pentadbiran kita ada 125 dan di Pasir Gudang dan di Segamat 244. Keseluruhan staf kita ada 868. Kita kena hayati bahawa objektif kualiti kita selain itu adalah kita nak pastikan bahawa sekiranya mampu adalah kita nak pastikan supaya 90% pelajar kita atau lebih boleh graded on time. 95% boleh ke pasaran kerja bagi pelajar diploma ataupun 80% bagi pelajaran yang memiliki degree. Dan kita nak pastikan juga pencapaian 100% kurikulum disemak dalam masa 3 tahun.
dan mampu menjanakan pendapatan, menjanakan geran sebanyak 1.6 juta dan untuk produk-produk yang boleh dikomersialkan. Dan kita harap pada tahun 2025, 50% pensyarah kita mempunyai kelulusan PhD. Mesti ke arah nak menggalakkan semua pensyarah mempunyai PhD. Jadi saya rasa sekarang ni kita telah buat program PhD di Segamat dan juga di Pasir Gudang. Maka sama-samalah kita ambil peluang ni. Saya ingin kali ini saya ingin mengimbas aktiviti kampus Pasir Gudang 2020 dan 2021. Dan kita tahu Pasir Gudang ni adalah letak di selatan Johor, Segamat di utara Johor. Jadi sebenarnya kita telah menguasai Johor kalau betul-betul kita mampu bergerak dengan pergerakan di mana nampak impak yang besar bagi kajian negeri Johor. Bahagian pentadbiran kalau kita lihat banyak dilakukan pada tahun 2020, misalnya bengkel job description, sesi pengisian tempahan kenderaan, majlis bersama Profesor Mada Insinyur Haji Baharudin telah bersara, lawatan ke tapak oleh Naib Chancellor, lawatan kerja oleh LPU dan juga beberapa program-program taklimat, webinar, perkongsian sistem HRTU, Kelit Psikologi bersama unit kerja kaunseling dan juga majlis bersara Dr. Azizah Daud dan Dr. Norma Ismail dan majlis perpisahan Puan Nazirah Abdul Hamid, penolong berdahari bertukar kampus Shah Alam. Ini adalah aktiviti pentadbiran. Antara lain juga berlaku pada 2021 bicara mingguan, antaranya adalah Saingan Johor, pentadbiran Sukan dan Riyadhah ECA, Aida and Seni HCP dan oleh Bendahari IR40 dan Green Nation PTDI. Jadi bulan Januari, Februari berlaku juga Google Meet berkaitan Sukan dan Riyadhah Saingan Johor, UiTM Bihatiku oleh unit kesihatan. Dan saya rasa ini pun di-share ke seluruh sistem Johor, UiTM Johor. Dan Februari majlis perpisahan yang sebut tadilah. Dan sesi taklimat kenaikan pangkat dan bersesan tertiba Profesor Madya Insinyur Dr. Ahmad Rafizan yang banyak menyumbang untuk UiTM Johor, Dr. Zuliati, Penutup Binda, Ros Atika Abdul Kadir, Nur Syafiqah dan Nurul Farahin yang menamat perkhidmatan sebagai penolong juga kontrak. 18 Februari, sesi taklimat kenaikan pangkat staf akademik. Ini adalah aktiviti bahagian awal akademik. Kemasukan pelajar baru, sesi 1, 2020-2021, masyarakat akademik. Kita ada juga Januari Terapa, taklimat IRES. Saya rasa buat sini semua dah faham IRES. Penilaian akhir dan penilaian akhir telah berlaku baru ini dan Februari adalah Prajen dan 2021 Academic Town Hall, March, Jan, bilangan 53.1 kemasukan pelajar baru dijangkakan insya-Allah pada penghujung bulan Mac ini. Jadi dalam mesyuarat Jawatan Kesihatan Akademik baru ini kita dapati masih ada pensyarah yang masih tidak dianggap cuai jugalah untuk mengenal pasti bilangan pelajar dan masukkan markah-markah mereka bilangan pelajar ataupun memastikan bahawa AOI berlaku, Assurance of Learning, dan pastikan berlaku di situ bentuk interaksi walaupun cara maya mesti berlaku lecture online dan bahan-bahan yang kita ada dalam Google Classroom atau dalam bahan-bahan yang kita buat dalam repository kita itu adalah sebenarnya sebagai bahan-bahan supplementary atau tambahan cara sinkrisis atau apa kita nak sebut bahawa kuliah secara online mesti berlaku dan bagi mereka-mereka yang mungkin tidak dapat dicapai melalui talian internet, kita kena berusaha untuk berhubung dengan mereka sama ada melalui WhatsApp, email ataupun telefon. Saya ingat benda ini mesti berlaku dan pensyarah-pensyarah yang tidak melakukan perkara tersebut dianggap supaya telah cuai lah. Jadi perkara ini saya harap tidak berulang bagi semester akan datang. Pastikan kita ada sistem IRES, kita ada sistem SIM tu kita kena cek betul-betul pelajar kita yang hadir. Dan pastikan senarai-senarai itu sama dengan kita juga kena guna teknik-teknik, kita boleh cek kehadiran pelajar dalam kuliah. Misalnya 10 minit sekali kita akan tanya soal jawab. Ataupun kita akan bagi soalan-soalan kuis secara online. Pastikan supaya student-student tu betul-betul berada di paparan atau di skrin semasa kuliah dijalankan. Jadi bagi pelajar pensyarah-pensyarah baru, pastikan anda bahawa masa ini telah bersedia untuk mensediakan nota-nota untuk kuliah akan datang.
Dan pastikan bahawa insya-Allah lepas ni akan diadakan sedikit induction ataupun dipanggil kursus pengajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan oleh unit HEA supaya pensyarah-pensyarah ni tahulah misalnya bagaimana untuk setiap bulan kena hantar kedatangan, setiap bulan bagaimana untuk menilai pelajar, bagaimana untuk menyediakan nota dan seumpama itu. Jadi pastikan anda telah bersedia untuk persiapan untuk memulakan kuliah yang tidak lama lagi akan berlaku. Dan ada setengah kuliah akan berlaku secara face to face dan setengahnya akan berlaku secara online dan setengahnya akan berlaku secara hybrid. Maksudnya antara face to face dan juga online. Jadi kita kena bersedia semua kemungkinan, insya-Allah pihak HEA akan memaklumkan manakah kuliah akan berlaku secara banyakkannya melalui face to face dan sedikit ODR, dan manakah kuliah yang akan berlaku secara ODR dan manakah yang akan berlaku secara hybrid, mungkin 40-60, 60-40 ataupun 50-50 ataupun 30-70. Itu semua akan dibincang oleh di bahagian hal akademik. Laporan aktiviti haiwan pelajar di Persik Gudang, banyak aktiviti dilakukan. Pertama sekali saya ucapkan tahniahlah bagi haiwan pelajar. Kita tak silap saya, kita dah berjaya dalam beberapa pertandingan yang diwakili oleh bahagian haiwan pelajar daripada kampus Persik Gudang. Kita dapat berjaya dalam e-sport dan semua itu. Jadi ini adalah satu perkara yang membanggakan. Jadi kecemerlangan ni kita teruskan. InsyaAllah antara ini adalah aktiviti-aktiviti di paparan Global Outreach MOU dengan e-sport Johor, Global Outreach dengan International to Singapore, dan beberapa kursus PKP, Quarantine Challenge, Ramadan Challenge dan sebagainya itu pada 2020, dan kita juga pada 2021 hingga sekarang kita ada MDS tak lama lagi, dan kita akan ada lagi MDS untuk pelajaran baru, dan English lesson from around the world. Baguslah ini sudah dilakukan, dan juga kita telah berjaya mendapat Duta Jauhar bagi beberapa anugerah yang telah dilakukan oleh diwakili dan dilakukan oleh UiTM Persik Gudang. Tahniah bagi unit HAP Persik Gudang. Pejabat Bendahari juga telah menyertai satu perkara yang saya rasa teruja jugalah, rasa macam terharulah dengan kesungguhan Pihak Bendahari, misalnya penyertaan dalam EXA, dan kita telah berjaya dalam penyertaan EXA, dan juga terdapat anugerah amalan terbaik Kampus Persik Gudang. Tahniah Pejabat Bendahari. Dan seterusnya adalah ini adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh fakulti, misalnya bermula dengan FKK sehingga Februari 2021, daripada Disember Coffee Talk, seminar HRSC, bengkel Aspen, dan program E-Yasin, bengkel gamification, seminar pengenalan bahan kimia, dan program data amali politeknik. Ini adalah aktiviti-aktiviti kita tahu ini adalah sebanyak tempoh PKP. Tahniah bagi FKK dan begitu juga bagi fakulti kejuruan elektrik tadi, FKK. Dalam fakulti kejuruan elektrik pun banyak program-program yang dilakukan, webinar, kita ada penilaian CPR, webinar e-teaching, program OBE, quiz, pra science, dan itu bagi hal akademik, bagi FKE, bagi hal staff, coffee talk, appreciation day, MOU dan MOA, bengkel latihan industri, program konsultasi, CSR, bengkel Prisma, bengkel pemeriksaan santai, sharing session, winning IID, bengkel pendaftaran copyright. Bagi pelajar, bengkel technical paper, final year project, data alumni, term priorities itu publication, PA and student e-magazine, alumni talk series, student invitation and innovation. Dan saya dipahamkan FKE pun sekarang tengah usaha untuk mewujudkan program degree yang baru. Mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Manakala FKE telah melakukan beberapa program talk on membership, cana orang asli program, ini pun satu program yang amat berjaya, dan saya harap dia teruskan lagi. Fire prevention awareness program, talk on strategic collaboration, then on approach CDO competition, dan
in Engineering, Civil Engineering, Civil GOT Talent pada Disember dan seluruhnya pada Januari body system audit FKM dan juga student integration program boleh lah bagi 2 ketul. seterusnya bagi fakulti kejuruan mekanikal undang je. ini adalah aktiviti tahunan 2020-2021. Kita lihat banyak aktiviti dilakukan oleh FKM kaliber program matrikulasi, model kepemimpinan, profesionalisme pelajar pada tahun lepas. Ada certificate. Penghasilan dan penyaluran fisik ini pun saya tanya lah pencerahan fisik kepada frontliner pada 6 April 2020 dan majlis pertukaran Encik Azhar Zainal. Dan pada November hingga Februari 2020 anugerah Grand Meeting Persatuan Pelajar, mesyuarat bersama staf FKM, webinar untuk transfer FRT into winning proposal dan juga what RIG has to offer, majlis visa, stamp tukar, TS Dr. Zureti dan Rose Atika. Dan September Oktober beberapa program berkaitan dengan MASMED dan teknikal maklumat FKM dan taklimat bersama pensihat akademik sesi dialog bersama pelajar sesi 1. Nanti balik staf menyambung pengajian PhD pada 14 dan 7 Oktober 2020. Lemak biasa dulu. Sekejap Prof, minta Nur Syahidah Nordin tolong mute-kan mic ya. Minta siapa-siapa tolong mute-kan mic yang mana buat pun tu. Terima kasih. Dan Akademi Bahasa pula telah melakukan Expression ODF, Virtual Symposium, English Accent Around the World, Radio Drama, Embarking on PhD, Challenge and Opportunity dan lakukan pada 2020 hingga 2021. Saya ucapkan tahniah lah walaupun satu unit yang kecil tapi telah menghasilkan banyak aktiviti teruskan kecemerlangan ni. Jadi di Segamat ni pun saya dah suruh pensyarah-pensyarah bahasa Inggeris mengadakan siri bengkel ke sekolah-sekolah dan juga bengkel dan konsultasi English workshop dan sebagainya itu. Selain daripada memberi kesedaran dan pada masa sama juga training semua, pada masa sama juga dia akan ke arah menjana pendapatan UiTM. Jadi language is something that people is looking for jugalah, insyaAllah. I hope di Pasir Gudang Dutch English walaupun sedikit very significant kalau dia boleh buat program tersebut dan seterusnya kita lihat bagaimana aktiviti ASIS sungguh pun ASIS sebagai satu unit tapi telah melakukan banyak aktiviti tahsil Al-Quran, masyarakat pasal zakat dan bantuan, solat hari raya, ujian saringan asal bangunan Islam, ziarah asnaf, program cerita Nabi, kajian bersalah bersama dengan Majlis Rasul, March pelanggan tunai zakat, sebenarnya Mei Quran Hours, Julai, Ogos tahun lepas webinar dan juga webinar antarabangsa yang baru ini telah lakukan juga webinar antarabangsa bagi wakaf dan sebagainya. Saya rasa satu pencapaian yang bagus. Seperti yang disebut juga pada ketika dahulu, saya nak UiTM Johor ni jadi sebagai tempat sumber ilmu. Kalau boleh apa-apa aktiviti kita lakukan, kita cuba letakkan ianya dalam bentuk YouTube supaya ini menjadi tempat di mana orang boleh datang kemudian untuk melihat pada merujuk pada ilmu-ilmu yang telah kita share. Silakan dan pastikan insya-Allah benda ini berlaku. Selanjutnya aktiviti sains gunaan, ini bengkel pengenalan data bersama PTDI UiTM Penang. Seluruh sampai tidak UiTM Pasir Gudang. Beberapa penceramah telah dilakukan oleh PTDI dan juga aktiviti-aktiviti yang lain dilakukan oleh Fakulti Sains Gunaan dan mereka juga dalam proses dan usaha untuk mewujudkan program pra-sains dan akan berlaku insya-Allah di coming semester. Begini di kampus Pasir Gudang. Ucapkan selamat datang bagi staf baru pensyarah FKK Siti Nadia dan juga FKM Nurul Hana dan juga selamat datang kepada Encik Muhammad Fuad bin Syukur
Pensyarah Kanan Fakulti Kejuruteraan Awam FKA, dan Encik Adam Azhar, penolong juruteraan kanan di Pasir Gudang. Tahniah pada Dr. Aminah Bibi kerana telah berjaya ditawar kenaikan pangkat sebagai Persemada UiTM bidang bahasa Inggeris. Moga terus cemerlang dan banyak sumbangan kita harapkanlah dengan kenaikan pangkat ni dan boleh memberi dorongan pada staf-staf yang lain. Untuk pengetahuan semua, saya sangat berharap pensyarah-pensyarah supaya mohonlah jawatan Persemada dan mana yang telah bersedia boleh mohon jawatan profesor, kerana saya diberitahu bahawa masa ini banyak kekosongan dan digalakkan setiap cawangan untuk mengisi kekosongan tersebut. Silakan. Begitu juga tahniah kepada Profesor Engineer Branch Engineer Civil TS Azino atas gelaran IR, dan juga sekalian tahniah pada Aina Maya Munira atas gelaran TS Teknologi Profesional. Sekalian tahniah juga pada Dr. Tahira Bibi atas kejayaan untuk memperoleh PhD dalam bidang pengurusan. Moga-moga yang juga jadi motivasi bagi mana-mana pensyarah yang belum mendapat PhD untuk berusaha untuk dapat PhD, dan saya fahamkan Dr. Tahira ni dia usaha secara part time. Jadi alhamdulillah beliau juga adalah aktif dalam macam-macam aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti yang lain. Jadi oleh itu boleh jadikan contohlah dalam hal ini. Tahniah Dr. Tahira. Dan bagi mereka minimum cahaya mata, tahniah bagi Encik Hanif dan juga Encik Syafiq telah mendapat cahaya mata. Encik Hanif daripada Bendahari dan Encik Syafiq daripada Sastria. Begitu juga bagi TS Dr. Aini Munira telah mendapat cahaya mata, dan juga bagi TS Zahari telah dia mendapat cahaya mata yang baru. Salam takziah bagi ayahanda kepada Encik Malik bin Ahmad Pantusan Kanan yang telah kembali ke rahmatullah 21 Februari 2021 daripada warga UiTM. Terkini pengajian siswa Azhar, saya ingin ucapkan tahniah juga lah Pusat Pengajian Siswa Azhar UiTM Johor telah bergerak cekah, dan kita ada, kalau lihat sini, postgraduate Johor telah meningkat dan jumlah telah meningkat sampai 22 orang. Kita ada parti-parti yang terlibat di sini. Dan inisiatif ini menunjukkan bahawa kita mampu untuk menjalankan PhD dan juga program Master by Research di UiTM Johor. Jadi terdapat 8 fakulti yang terlibat, dan tahniah bagi pensyarah-pensyarah yang menggerakkan program PhD di UiTM Johor ni, dan juga pada koordinator yang menjaga program PhD Dr. Safiawati dan juga tim dia. Dan begitu juga program Finish di Johor. Masuk sini bagi mereka-mereka yang sebelum ini telah membuat PhD, belum diizinkan oleh Allah SWT untuk ambil PhD, dan alhamdulillah telah buat di UiTM Johor. Kita beri kelonggaran segi jam mengajar ataupun ETS, dan kita telah berjaya lah segamat 9 orang, pekerja 3 orang, dan kita tahu segamat di sini akan ada penyertaan lagi 6 orang dan 3 orang. Dan kalau lihat sini dah graduate seorang, tunggu Viva seorang, submit notice of submission 3 orang, bakal submit 3 orang, 4 orang. Amat menggalakkan. Itu di Pasir Gudang dah telah Viva pembetulan dan sedang maju 2 orang. Dan bagi mereka yang masih lagi teragak-agak, saya haraplah kalau boleh masuklah program PhD Finish in Johor. InsyaAllah kita akan ada mentor ataupun daftar semula sebagai pelajar di UiTM Johor. InsyaAllah ada mentor ataupun supervisor yang boleh menyelesaikan dengan baik. Begini PTDI di Segamat, kita dapat kenaikan pangkat dan bakal telah mengetahui PTDI Segamat. Tahniah bagi Encik Mawano binti Abdullah atas kenaikan pangkat sebagai timbalan Ketua Pustakawan, menangkap Ketua Bahagian Pustakawan Tun Dr. Ismail dan dengan Johor. Nantikan beliau berkuasa 1 Mac 2001. Jadi saya yakin insyaAllah dengan pelantikan ni dan data ni Encik Mawar, Puan Mawar ni boleh mampu untuk menyumbang dengan baiknya lah, dan dengan suara harmoni boleh meningkatkan lagi prestasi PTDI di Segamat. Aktiviti bulan Februari ini kalau kita lihat ini berlaku yang dilakukan oleh PTDI, banyak aktiviti walaupun
dalam tempoh yang sekejap dah dirancang misalnya pameran buku, research method dan koleksi buku research method dan juga bicara buku yang dilakukan beberapa orang pembicara di sini, bicara buku, sistem konsentrasi, file dan rekod gudang bahagian pentadbiran yang kampus gudang telah buat sesi perusahaan file dan rekod. Dan kelas kemahiran maklumat, staf baru, kampus maklumat dan pasir gudang telah dilakukan dengan jayanya. Alhamdulillah. Ini satu perkara yang menyalahkan. Begini kampus Gamat, pertama tahniahlah pelantikan, kita ada koordinator komunikasi dan korporat yang baru, Cik Wan Muhammad Farid, menggantikan Encik Nur Izan yang telah tamat tempoh pelantikan beliau. Terima kasih kepada Encik Izan dan tahniah kepada Encik Farid. Dan gitu juga pelantikan Encik Muhammad Hanafi sebagai KP bagi program CS110 dan CS143 di Hatian Jangan Johor. Tahniah, dan ini menggantikan Encik Muhammad Nazri yang telah bersara, telah berhenti kerja lah atas mungkin fokus pada perniagaan beliau. Terima kasih Encik Muhammad Nazri. Tahniah juga Encik Muhammad Farouk atas kenaikan pangkat perempuan teknologi maklumat kanan. Jadi kita sekarang tengah usaha lah bahagian teknologi maklumat sekarang ni, kita banyak usaha-usaha untuk bergerak ke arah apa yang gini IT yang cemerlang lah. Sekarang nama dia infrastructure. Selamat datang bagi staf baru Cik Syairah binti Adam, Syarah Akademi Bahasa Negeri Johor, dan juga Encik Muhammad Azhar bin Anwar, Karani Harian, Unit Zakat yang sebelum ni Bilan kita lah. Dan tahniah pada Siti Hamzah atas kenaikan anugerah Inspector of Works daripada Board of Engineer Malaysia, dan begitu juga TC Abu Yusuf, Bertauliah Juruteknik Bertauliah, dapat TC daripada Building and Construction Technology. Dan tahniah pada Jasmaya juga daripada Building and Construction Technology akan dapat TC Juruteknik Bertauliah. Dan sekalung banggaan dan terima kasih kepada Encik Syahril yang akan bersara tidak lama lagi 4 Mac baru ini. Mudah-mudahan terus maju dan dikelilingi Allah SWT. Selamat melapor diri yang balik cuti pelajar Nur Aslin, Pensyarah Kanan daripada Fakulti Perkebunan. Dan salam takziah kepada Encik Chu Hong Heng atas kemergian ayah beliau, Pensyarah SKM. Yang telah meninggal dunia pada pada 1 Mac 2021. Jadi hari sekali saya ingin sebut di sini kita bersamalah mewujudkan suasana Mekah di Taman Ilmu dan sebuah di pasaran. Kita nak bersungguh-sungguh mendidik pelajar-pelajar kita dalam suasana pendidikan yang boleh membentuk mereka lah, dan suasana digital, simfoni dan bistari tadi, dan mereka boleh hidup dengan ilmu tadi. Dan mereka disediakan persekitaran pembelajaran yang baik, dan kemudian hari mereka boleh di pasar ataupun mereka diterima di pasaran dengan baik. Saya ingin sentuh sedikit je. Saya akan buat ini beberapa siri. Siri pertama meningkatkan mutu kerja. Saya nak sebut bagaimanakah amal bakti kita. Ini adalah sebagai peringatan kita supaya kita jangan lupa bila mana sebab amal bakti ini adalah sumbangan kita lah, di mana disebut dalam surah Ibrahim ayat 23 disebut Allah auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulli hinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tustat min fawqil ardi ma laha bi qarab. Allah berfirman, maksud tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya
pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi amal baik, pekerjaan kita yang baik ini, saya nak ingatkan kalau kita bekerja dalam ofis yang baik, berarti kita adalah pokok yang baik yang sentiasa berbuah pada setiap masa. Semakin lama, semakin banyak dan bertambah. Makin rendanglah pokok tu, orang boleh berteduh, orang boleh dapat buah dan buah yang baik. Jadi semua orang suka. Ini adalah ibarat amalan baik yang disebut dalam Al-Quran. Ini adalah kerana amalan yang baik menjadikan banyak amalan yang baik lagi. Jadi kalau pokok tu dah bagus, dia keluar buah yang baik, orang suka berbuah tu, orang berteduh tu, banyak amalan yang baik. Bila kita mula buat amalan baik, dia akan menjadi pemangkin kepada amalan baik yang lebih baik. Maknanya kena mulakan buat amal dulu. Jadi saya pastilah kalau kita masuk kerja ni, satu perkara yang besar kena cakap dengan kita, kita sekarang ni dapat kerja ni, adakah kita rasa masuk kerja-kerjaan ni selamat ke ataupun kita memang nak beramal dengan baik. Kita kena love our job. Kita kena suka kerja kita. Masuk kerja kita macam mana? Kalau kita menjaga misalnya landscape, kita nak landscape yang cantik sebab kita love our job. Kalau kita mengajar, kita nak mengajar supaya pelajar betul-betul faham. Pelajar betul-betul akan manfaat dari apa yang kita ajar. Kita love our job. Bukan kita melepas batuk di tangga saja ataupun kita buat ala kadar saja ataupun kita hanya jadi orang yang datang pukul 8 balik pukul 5, datang 8.30 balik 5.30 atau datang pukul 9 balik pukul 5.30 ataupun pukul 6. Tidak sebegitu. Tidak sebegitu. Kita mestilah seorang yang love our job dan pastikan kita dah melaksanakan kerja yang baik dan kita rasa gembira dengan hasil kerja kita tadi. Kalau saya sebutlah, contohlah, kalau kita tanam pokok, kita nak pokok tu jadi segar dan subur. Kalau kita basuh kita nak kereta tu kilat, contohnya lah. Adakah kita ni orang yang suka kepada kebaikan ataupun orang ni suka melakukan amalan yang baik? Kalau kita jenis macam tu, insya-Allah semuanya akan baik. Dan begitu jugalah bagi pensyarah-pensyarah, kalau kita seorang yang banyak membaca, kita berkongsi ilmu, kita gajah menulis, banyak benda-benda yang kita nak orang lain share, orang lain dapat share dengan apa kemampuan kita buat. Dan kalau kita gajah menulis, kita akan sentiasa suka menulis. Sebab ini adalah satu amalan baik akan menghasilkan banyak amalan-amalan yang lain. Dan yang kedua, amalan baik itu beri manfaat kepada orang lain. Kerana dia sentiasa melakukan kebaikan. Jadi kalau kita orang yang buat kerja yang baik, kebaikan ni bukan saja kita rasa puas hati, tapi orang lain akan menerima manfaat daripada kita. Dan yang besar daripada itu adalah di sisi Allah akan dilihat dan nilai sebagai pemberat kepada timbangan kita. Maka dibesar di sisi Allah SWT, amalan yang baik ini Allah janji akan balasan syurga. Ini adalah ultimate. Sebab tu orang Islam, dia lihat bukan saja kerja di dunia, bagaimana ultimate kerja akan dapat balasan di akhirat. Dalam seluruh ayat sama dia kata tentang kalimah yang buruk pula ataupun amalan yang buruk dengan kata-kata yang buruk, termasuklah kalimah dan amal yang tidak elok, kata-kata yang dosa dan benda yang tidak baik. Allah beri perumpamaan kata itu adalah macam pokok yang teruk. Jadi bayanglah kalau pokok itu adalah pokok yang sentiasa melahirkan buah yang buruk, buah yang busuk, buah yang berduri. Ada tak orang suka pada pokok tersebut? Tak jauh nampak macam cantik tapi dia adalah orang yang sentiasa mengeluarkan kalimah-kalimah atau kata yang buruk. Orang suka pada kerja yang buruk. Suka benda-benda yang melihat pada kerugian. Suka melihat pada orang lain rosak. Suka melihat pada orang lain jatuh. Suka melihat pada orang lain akan jadi masalah. Ini adalah termasuk kalimah dan amalan yang tidak elok. Dan disebut dalam Al-Quran sebagai orang ini adalah seperti kalimah yang buruk pula. Yang ini macam pokok yang teruk yang akan mengeluarkan buah yang teruk, yang berduri ataupun yang seumpama itu. Kita boleh bayangkanlah macam mana perasaan orang kalau jauh mungkin nampak cantik benda dekat Allah, pokok ni teruk, buah dia teruk sebagainya. Itulah Allah sebut dalam Quran, mereka yang tidak beramal dengan baik ibarat pokok yang mengeluarkan buah-buah yang buruk.
Dan dia akan merosakkan, dan satu demi satu akan bangkit merosakkan yang lain. Yang kita takut sekarang ni adalah bila mana kita berlaku dengan kalimah-kalimah yang buruk, dengan perasaan yang buruk, dengan suka membuat andaian-andaian buruk, dan kita suka mencocok sana sini, kita takut kita akan menjadi sebagai dahan yang buruk disebut dalam Quran tadi. Dianya ada sebagai yang merosakkan, dan dia akan merosakkan satu demi satu, dan akan bangkit merosakkan yang lain pula. Akhir sekali, ingatlah bagaimana Allah juga berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun fasuradduna ila alimil ghaibi wa syahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Atau ayat 105, dan Allah berkata, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ingatlah, amalan-amalan yang kita buat ni, kalau kita lihat di sini, dianya adalah dianya akan Allah dan Rasul lah akan menjadi saksi, dan mukmin lah akan menjadi saksi pada amalan kita. Dan ingatlah bahawa Allah yang mengetahui akan yang baik dan yang nyata. Jadi begitulah kalau kita seorang yang mempunyai kesedaran ni, yang kita lakukan, kita kena yakin bahawa kebaikan kita ni akan Allah SWT akan terima. Kebaikan ni Allah Rasul akan terima. Kebaikan ni semua orang mukmin akan terima, akan menjadi saksi. Satu masa pula kita disaksi sebagai orang yang telah melakukan kebaikan. Ini penting. Dan ini adalah ciri-ciri orang beriman, supaya mereka sentiasa akan sentiasa ingin lihat kepada kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dan kita tahu bahawa kebaikan-kebaikan ini adalah ganjaran besar di sisi Allah SWT. Dan sebahagian daripada ini adalah saya quote daripada satu tazkirah dalam majlis senat baru ini yang disampaikan oleh Ustazah Hidayah. Jadi saudara sekalian, saya rasa setakat itu dahulu. Moga dengan pengantin ini saya nak serulah dalam kita sebut dalam kita ingin mekah ilmu dan subuh di pasaran ini. Saya haraplah kita bermula dengan hari ini dan seterusnya sentiasa memikirkan untuk buat amalan yang baik. Ibarat diri kita ini sebagai pokok yang segar, mengeluarkan buah yang baik, orang lain semua suka pada pokok tersebut. Bukan kita sebaliknya, pokok yang dianggap sebagai pokok yang beracun, orang tak suka dan membahayakan. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita ambil perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita. Jadi saya ingat setakat dahulu kebenaran daripada Allah SWT, salah dari saya sendiri. Saya menyeru pada semua supaya bersama-samalah tingkatkan amal kebaikan. Kita hampir nak buka semester ni, bekerja dengan bersungguh-sungguh, dan jadilah kita sebagai contoh yang baik, suri tauladan pada pelajar, pada rakan sebaya. Dan ingatlah bahawa perbuatan baik ini adalah perbuatan yang akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Kebenaran daripada Allah SWT, salah kepada saya sendiri. Aku ni kali hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Prof atas amanat beliau pada hari ini. InsyaAllah kita ada dua sesi lagi. Itu sesi saya akan menyampaikan maklumat-maklumat terkini, dan juga seterusnya kita akan sesi kedua memperkenalkan staf baru daripada Pasir Gudang. Baik, apa yang telah saya simpulkan yang telah dinyatakan oleh Prof tadi, iaitu kita kena cinta kepada kerja kita. Dia cinta dengan suka ni lain. Bila dah cinta tu apa pun akan jadi indah. Jadi kita kena cinta dengan kita lakukan, dan seterusnya amalan yang baik memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Dan itulah kita tanpa sedari kadang-kadang ada benda-benda yang kita dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang
yang kita rasa kita tidak suka dan sebagainya, perbincangan perlu diadakan. Janganlah mengeluarkan kata-kata yang buruk yang umpamanya sebagai fitnah apabila yang tersalah berkata-kata ataupun tersalah anggapan kepada sesuatu perkara yang ini akan merosakkan organisasi dan kita kena ingat bahawa apa saja yang berlaku itu mungkin yang merasakan kejayaan, dia mendapat kejayaan tetapi hanya di dunia tapi belum tentu di akhirat. Balasan Allah akan tetap ada di mana dia melihat kalau apapun dia bersumber kepada nawaitu kita, itu niat niat untuk sama ada kita memberi kebaikan kepada organisasi dan juga kepada kita semua ataupun memang untuk meruntuhkan ataupun tidak mahu melihat kepada kejayaan ataupun kebaikan sesama kita. Baik, saya ingin sharekan beberapa perkara sebelum kita pergi ke Pasir Gudang nanti. Okey. Sehingga nampak insyaAllah. Nampak okey. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan untuk makluman Perkeliling Naib Chancellor bilangan 32 tahun 2020 berhubung dengan pengurusan penggunaan pelekat kenderaan Universiti Raja Mara telah pun dikeluarkan dan mohon kepada semua untuk mengambil ataupun membelilah kad tersebut kerana sekarang ni dah dikenakan bayaran iaitu sebanyak RM5 di mana dihadkan kepada dua kenderaan, dua pelekat kenderaan dan satu pelekat untuk motosikal. Kadar bayaran adalah RM5 bagi setiap pelekat. Okey, seterusnya penetapan pengurusan berhubung dengan kos berkesan berkaitan airline lebih masa. So ketetapan telah dikeluarkan di situ di mana kita mengambil kira bahagian-bahagian ataupun unit yang sememangnya dikategorikan keperluanlah untuk OT seperti polis bantuan, pemandu, perkhidmatan pusat kesihatan dan juga pengurusan pejabat pengurusan fasiliti di mana pejabat pengurusan fasiliti ini melibatkan tugasan kecemasan sahaja tertakluk pada tuntutan jam lebih masa sebenar. Maknanya kita ambil kira sekarang ni jam semasa sebenar lah. Okey, ini kita rujuk kepada Perkeliling Naib Chancellor bilangan 33 tahun 2020 di mana tujuan mengurangkan perbelanjaan universiti bagi membantu UiTM dalam proses perkhidmatan. Okey, seterusnya Perkeliling pelaksanaan pengoperasian UiTM semasa PKP, PKPPB dan PKP seterusnya lah di mana Perkeliling telah pun dikeluarkan iaitu kita berada dalam PKPB dan boleh merentas daerah, tidak boleh merentas negeri. Jadi kalau yang ingin merentas negeri kena buat permohonan kepada pihak polis lah dan kami tidak akan bertanggungjawab berhubung dengan perkara itu. Walau bagaimanapun untuk kehadiran bekerja kalau kita lihat masih menggunakan Perkeliling Naib Chancellor bilangan 1 tahun 2021 Perkeliling pelaksanaan pengoperasian UiTM sepanjang PKPB kalau kita lihat di slide yang awal tu kita ambil kira yang inilah So maksimum
30% dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat dalam satu-satu masa mengikut pusat tanggungjawab PTJ, iaitu 30% kumpulan pengurusan. Untuk makluman, kumpulan pengurusan ini merujuk kepada staf kumpulan pengurusan dan profesional di sebuah kampus. Maknanya ini kebanyakannya PMP dan juga pensyarah lah. Pensyarah pun termasuk dalam PMP. Jadi pensyarah digalakkan, masih digalakkan membuat tugasan di rumah, melalui rumah. Okey, untuk staf kumpulan pelaksana akan ditentukan penggiliran mengikut keperluan oleh ketua PTJ masing-masing. Bermakna ketua PTJ boleh menentukan penggiliran ataupun sebaliknya lah. Itu bergantung kepada ketua PTJ masing-masing. Walaupun staf yang terlibat dengan tugasan kritikal dan perkhidmatan penting seperti perkhidmatan kesihatan, bertugas di bilik gerakan COVID-19, hal-ehwal kewangan, penyelenggaraan, teknikal, urusan sumber manusia, pemanduan, hal-ehwal keselamatan dan staf yang bertugas di makmal bagi aktiviti-aktiviti penyelidikan yang kritikal adalah perlu hadir secara fizikal mengikut arahan yang ditetapkan oleh ketua bahagian masing-masing. Staf adalah diminta mematuhi sepenuhnya semua prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan semasa berada dalam kampus. Ini yang sebenarnya penting, SOP ni. Bermaknanya kita kena ada penjarakan, kita kena ada menggunakan mask, dan juga kalau seeloknya di pejabat tu ada sudah hand sanitizer, sukatan suhu dan sebagainya lah, supaya kita dapat membendung ataupun mengawal wabak COVID-19 ini. Okey, jangan lupa TMS kita dah mula pada awal Januari dan bulan 2 Februari seluruh sistem UiTM telah menggunakan. Jadi kita akan semuanya telah pun beralih kepada implikasi mudah alih menggunakan handphone. Jadi pastikan perkara ini sentiasa dilaksanakanlah. Kita ada dua kategori di situ, work from home dan juga work from office. Walaupun work from home itu untuk yang bertugas luar pun boleh gunakan work from home dan nanti nyatakan keberadaan dia lah di dalam penyataan yang boleh di download daripada portal HR2U. Itu kena masuk dalam sistem. Okey, seterusnya seperti mana untuk yang berada di rumah ataupun BDR bertugas di rumah perlu mengikut perkeliling-perkeliling yang ditetapkan oleh UiTM lah dan juga kerajaan sepanjang masa, di mana untuk makluman petugas di rumah ni sebenarnya kita bekerja. Senang cerita, kita ibaratnya di pejabat di rumah itu adalah pejabat. Pejabat di mana kita melaksanakan kerja-kerja kita seperti mana kita menjalankan kerja-kerja di pejabat. Dan ramai juga yang bertanya tentang bagaimana untuk kita menentukan. Ya, kita dah ada borang A tu. Jadi ketua bahagian, penyelia dan sebagainya boleh menentukan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan semasa berada di rumah. Dan pada besok harinya submit ataupun berikan kepada ketua bahagian untuk dilihat tugas-tugas yang telah pun dilaksanakan semasa di rumah pada hari semalamnya. Begitulah seterusnya. Walaupun tidak boleh bila berada di rumah tu maknanya dia tertakluk kepada peraturan-peraturan perkeliling-perkeliling yang ada. Bermakna kita tidak boleh keluar daripada rumah dan juga selalu berada di dalam berada di rumah, di dalam lokaliti. Lokaliti ni pun pemahamannya lokaliti adalah tempat tinggal yang sebenar yang dia tinggal sebelum ini. Sebab apabila berlaku contohnya kita nak kena panggil untuk datang ke pejabat dalam jangka masa yang
tiba-tiba yang terdekat, bermakna kena hadir ya. Jadi inilah yang kita tekankan berhubung dengan lokaliti ni ya. Tidak boleh dalam masa kita bekerja BDR itu tidak boleh kita melakukan kerja-kerja persendirian ataupun kerja-kerja yang tidak berkaitan dengan kerja kita seharian. Okey. Okay, and then kalau kata ada apa-apa contohnya ingin melaksanakan semasa bekerja di rumah tu ingin melaksanakan urusan peribadi, bermakna kita ada dua pilihan di sini, sama ada kita bekerja ataupun kita mohon cuti. Sebab pemahamannya kita bekerja di rumah itu. Okay. Seterusnya jangan lupa untuk kita mengisi borang deklarasi harian iaitu saringan risiko COVID-19 yang telah pun diadakan oleh UiTM. Jadi hari-hari kita kena pastikanlah kita declare yang kita ini sihat ataupun sebaliknya. Andai kata kalau kita tidak sihat, minta berjumpa dengan doktor. Kalau kita ada apa-apa perkara yang melibatkan kontak terdekat dan sebagainya, boleh berhubung dengan pihak kesihatan dan juga pihak kami lah untuk memastikan. Sebab kita ada memberi dikatakan iaitu cuti kecemasan apabila kita ada kontak rapat dan pihak KKM memberi surat mengatakan kita perlu dikuarantin dan sebagainya. And then selain pada itu juga kita ada MySejahtera. Jangan lupa juga MySejahtera, di mana-mana kita berada, kita boleh klik MySejahtera supaya keberadaan kita ataupun di mana kita berada itu kita dapat pihak kerajaan dapat trace. Jadi dengan adanya trace ini, kita pihak kerajaan dapat tahulah dalam kawasan dan juga dalam sesuatu tempat yang terlibat dengan ada kontak rapat itu boleh mencari orang-orang lain yang berada di kawasan yang sama. Jadi itu agak penting jugalah. Okey, seterusnya kita ada dua DNA integrity, bilangan 2, 20, 21 yang baru keluar dan juga bilangan 3, 2021. Pertamanya, warga UiTM menolak rasuah. 4 kesalahan utama rasuah iaitu menerima, memberi, tuntutan palsu dan juga salah guna kedudukan ataupun kuasa lah. Jadi kita hendaklah sentiasa mengingat supaya kita tidak melakukan ataupun kita menolak rasuah, gejala rasuah ini. Okey, seterusnya memberi perlindungan kepada pemberi maklumat UiTM. Itulah apabila kita merasakan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya ataupun yang seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa, konflik kepentingan dan lain-lain, bolehlah membuat laporan dengan memberi penyataan-penyataan nama dan sebagainya di mana anda akan dilindung. Tidak perlu mengadakan surat-surat yang tidak tanpa nama, dipanggil surat-surat layang. Anda akan dilindung. Jadi kita budayakanlah seperti mana yang Rektor cakap tadi, kata-kata yang buruk tu serupa fitnah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda tu betul ke tidak kan. Kita berkata-kata dengan mengeluarkan benda-benda yang buruk terhadap seseorang dan akan juga merosakkan organisasi kerana tidak ada pemahaman. Inilah kita gunakan saluran-saluran daripada sesi amanat rektor sebegini untuk menyampaikan maklumat-maklumat supaya staf faham, tahu apa yang sedang dilaksanakan oleh pihak pengurusan. Dan kita minta juga kepada semua bekerjasama untuk membantu menaikkan UiTM Johor ini. Baik,
Itu saja insyaAllah daripada saya. Dan okey, seterusnya kita pergi kepada sambung balik untuk sesi memperkenalkan diri daripada Pasir Gudang. So saya jemput Dr. Muhammad Rilizam bin Rosli, itu pensyarah kanan daripada Pasir Gudang. InsyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Myo, Yang Berbahagia Profesor Dr. Ismail Ahmad dan semua. Saya Muhammad Zamir, pensyarah kanan ASIS UiTM Pasir Gudang. Saya berasal dari Kota Tinggi, telah berkeluarga 4 orang anak, dan saya dalam bidang pengajian Islam. Jadi mohon kerjasama dan tunjuk ajar semua insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Lapor diri bila tu? Saya 1 Februari 2020. Jadi dah setahun juga. Alhamdulillah. Okey, masih Dr. Muhammad Rilizam. Seterusnya Dr. Ahsanuddin bin Abdul Kadir, pensyarah kanan daripada Pasir Gudang. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang berbagi rektor Prof. Dr. Haji Ismail Ahmad, Cik Myo, pihak pengurusan dan rakan staf semua. So, saya Ahsanuddin bin Abdul Kadir, berasal daripada Muar, Johor. Alhamdulillah sudah berkahwin dan dikurniakan 2 orang anak lelaki. So, saya dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, kampus Pasir Gudang. So, bidang kajian saya adalah Alternative Fuel for Combustion Engine. So, Alhamdulillah sekali lagi kerana diberikan rezeki, amanah dan peluang untuk bersama keluarga hebat, keluarga besar UiTM Johor. So diharapkan jugalah kita dapat bekerjasama dan mohon tegur dan beri tunjuk ajar kepada saya kalau saya ada buat kesilapan, kerana saya masih lagi dalam proses belajar dan akan terus belajar daripada rakan-rakan semua. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah Dr. Ahsanuddin, kita ni semua pun masih belajar lagi jauh perjalanan kita ni. Baik, seterusnya Dr. Nur Syamilah binti Arifin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syamilah binti Arifin daripada Fakulti Sains Komputer UiTM Pasir Gudang. Saya pensyarah matematik dan juga berasal daripada Kelantan. Bidang saya adalah fluid mechanics. Okay. So saya masih gila baru, so mengharapkan banyak lagi tunjuk ajar dan bimbingan daripada kawan-kawan lah. Doktor lapor diri bila 10 hari bulan 5, 2020. Okey. Okey, seterusnya Encik Ahmad Khairi bin Muhammad Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairi bin Muhammad Zawawi. Saya berasal dari Keluang Johor. Saya menjawat jawatan sebagai penolong jurutera di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Saya masih lagi tidak berkahwin. Selamat perkenalan ya semua. Okey, Encik Ahmad Khairi masih belum berkahwin, masih bujang Ya, betul. Okey, penolong jurutera di Pasir Gudang. Okey, seterusnya Encik Muhammad Nabil bin Fazil. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Nabil bin Fazil. Saya memegang jawatan sebagai penolong jurutera di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, kampus Pasir Gudang. Saya berasal dari Keluang Johor dan saya masih bujang. Fazil bila ni Muhammad Nabil bila lapor diri? Saya lapor diri pada 2 hari bulan Februari 2020. 2020 Okey, semua dalam tempoh PKP lah. Okey, so 5 orang dah Okey, terima kasih kepada semua yang telah berkesempatan lah memberi sesi memperkenalkan diri. InsyaAllah kita akan untuk bulan depan kita akan teruskan lagi dan diharapkan kepada semua yang baru kepada UiTM Cawangan Johor dan juga UiTM
memberi perkhidmatan yang terbaik lah apabila berada di sini, dan cintailah kerja anda itu. Jadi dengan mencintai kerja itu, insyaAllah kita dapat membuat dengan yang terbaik lah. So Prof, ada apa-apa lagi nak sampai sebelum saya membuat penutupan? InsyaAllah jumpa bulan depan. InsyaAllah. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Prof. Dr. Haji Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor, yang telah menyampaikan amanat beliau pada kali ini, dan begitu juga kepada semua yang terlibat selangsung dan tidak langsung di dalam sesi ataupun program ini. Kepada yang telah memperkenalkan diri, alhamdulillah, selamat selamat bertugaslah di UiTM. Di mana saja anda berada, UiTM tetap di hatiku, iaitu di hati kita. Baik, kepada semua teman-teman rektor, ahli-ahli mesyuarat jawatankuasa eksekutif, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua pusat pengajian, koordinator-koordinator, ketua-ketua unit, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan berjumpa sekali lagi di amanat rektor pada bulan harapan. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam amanat ini, dan insyaAllah pada masa akan datang mohon dipanjangkan kepada semua sebab kalau kita tengok di sini partisipan ada 468 orang dan jumlah keseluruhan kita sebanyak 800 lebih. Jadi minta nanti akan datang berada lah, maksudnya bersama-samalah mendengar amanat rektor, sebab kadang-kadang ada benda-benda yang perlu diketahui oleh warga. Inilah masa dan saatnya, kita tidak mahu ketinggalan dan kemudian tidak tahu apa benda yang kita nak laksanakan dan sebagainya lah. Okey, seperti mana yang telah dinyatakan tema untuk kali ini lah mekar di Taman Ilmu dan subur di pasaran. So dengan ini saya kita sudahi dengan membaca surah Kafarah dan juga surah Wan-Nas. Surah Wa'as. Baik, selamat kepada semua dan kita berjumpa lagi. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jimmy. Terima kasih semua. Terima kasih semua